Okey, dan kelas ini adalah khas untuk para pelajar yang masih ingin mengikuti kelas cikgu. Terima kasih banyak. Dan kita lihat cuma cikgu nak info daripada kamu tentang berkaitan dengan peperiksaan yang akan kamu hadapi. Okey, peperiksaan yang kamu akan hadapi pada bulan 8 atau bulan 9 ataupun mungkin akhir tahun. So mungkin ada siapa sini yang nak memulakan, yang nak sharekan bilakah peperiksaan kamu? Okey. Mungkin siapa nak share? 26 Ogos. Okey, Divi Asri 26 Ogos, Mira pun 26 Ogos. Okay, what about Vinesh, Arif, Mira? Mira 26. Danush, Yasmin, Nelly, Mikael Adam dan juga Daniel. 26 Ogos Oh, Daniel Husaini kata tak ada tak ada exam Okay. 26 Ogos. So kita ada lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Alright. Bulan 11 je, not sure. Okay, so tak pasti lagi. Alright. So sebab itu cikgu pada bulan ini kita akan fokus kepada 2 topik dulu, 2 bab, iaitu bab 2 dan juga bab 5. Okey, kita fokus kerana kedua-dua bab ini adalah meliputi bab-bab yang kita katakan sebagai bab yang akan diberi keutamaan di dalam peperiksaan. Okey, kerana apa? Kerana kita kata sebagai ada pemberatnya di mana kedua-dua ini membawa, kita katakan sebagai membawa tema dan juga membawa maksud dalam peperiksaan yang lebih mendalam, yang mana kita tahu bahawa kedua-dua ini ada kepentingan dia yang lebih berat berbanding dengan topik-topik lain. Sebab tu cikgu memilih bab 2 dan bab 5 dulu. Okey, untuk kita fokus, dan juga kita akan teruskan dengan sesi untuk menjawab soalan semua. Itu kita akan buat dalam bentuk Google Form. InsyaAllah cikgu akan berikan link dia nanti. Okay. So ini untuk memudahkan kamu. Dan hari ini, kalau kamu perhatikan, cikgu telah letakkan, telah uploadkan satu set nota bab 2, yang mana nota itu bukan daripada buku teks tetapi nota yang baru. So itu kita akan go through sama-sama. Bab 2 ni berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. So kalau ada sebarang pertanyaan, cikgu harap kamu semua boleh bertanya. Mana-mana yang tak faham boleh bertanya terus supaya dapat solvekan mana-mana yang kamu tak faham tu ya. Itu paling penting. Alright. So kita akan mulakan pembelajaran kita hari ini dengan satu topik, iaitu bab 2. Hari itu kita ada masuk sikit bab 2. So ini adalah bahagian yang cikgu terangkan. Ini bab 2, berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Dan bab 2 ini adalah bercerita tentang semangat nasionalisme daripada mula dia berlaku, perkembangan dia di barat, kemudian berlaku di Asia, kemudian bagaimana ianya timbul di negara kita dan apakah faktor-faktornya dan perkembangan dia lah. Dan untuk kelas yang terakhir pada minggu lepas, kita telah masuk kepada maksud nasionalisme dan juga pandangan-pandangan daripada beberapa orang tokoh berkaitan dengan tema nasionalisme ataupun maksud nasionalisme ini. Jadi kita dah lihat daripada sudut pandangan tokoh-tokoh dan sejarawan. Dan kita juga telah lihat tentang revolusi keagungan yang berlaku di Britain, dan juga kita juga telah lihat juga revolusi Amerika. Revolusi Amerika yang berlaku, dan kita sampai situ saja hari itu. Deklarasi Amerika ni. Dan ini merupakan tahun-tahun di mana deklarasi kemerdekaan, bermakna Amerika mencapai kemerdekaan.
So hari ini kita akan teruskan dengan revolusi Perancis. Okay. So ingat susunan dia adalah revolusi keagungan iaitu di Britain, kemudian revolusi kemerdekaan di revolusi Amerika dan seterusnya revolusi Perancis. Dan kalau kita lihat untuk pemahaman kamu revolusi Perancis sebenarnya berlaku pada tahun 1789. So dia tak jauh daripada tahun berlakunya revolusi Amerika revolusi Amerika. So kalau kita lihat revolusi Perancis ni idea dia berbeza sikit, iaitu dia adalah idea politik yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan. Okey, dan ini yang dianjurkan oleh golongan-golongan pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. So kalau kita lihat Rousseau sendiri dalam bukunya The Social Contract membicarakan tentang keunggulan suara rakyat dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Maksudnya mementingkan hak dan kenyataan daripada rakyat supaya ini akan menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendirilah. So menurut beliau memang suara rakyat dan hasrat umum adalah lebih tinggi. Means that suara rakyat yang majoriti itu lebih tinggi dan lebih penting daripada raja dan juga birokrasinya. Sebab kalau kita lihat kebanyakan pentadbiran akan mementingkan raja dan birokrasinya. Maknanya raja, pembesar, dan juga golongan-golongan kerabat diraja. So itu lebih penting daripada rakyat. So sekarang revolusi Perancis menyatakan apa tahu, bahawa suara rakyat lebih penting, lebih tinggi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. So pentingkan suara rakyat. So sasaran golongan yang mencetuskan revolusi Perancis ni ialah seperti Raja Louis dan golongan bangsawan yang selama ini menikmati serta memonopoli pelbagai keistimewaan, sebaliknya rakyat tertindas dengan pelbagai cukai. So kamu kena faham kenapa revolusi Perancis berlaku, kerana penindasan dan kemudahan yang dimonopoli oleh golongan-golongan bangsawan ini. Dan cukai pula telah dikenakan kepada rakyat dan menyebabkan mereka tertindas. Jadi golongan revolusi ini telah menyerang penjara, memang mereka agresif menyerang penjara Bastille dan juga membebaskan tawanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis itu. Dan revolusi ini berjaya lah menamatkan sistem pemerintahan beraja dan melahirkan sebuah republik. Anda tahu republik kan? Republik ini sebenarnya adalah sebuah pentadbiran kerajaan yang tidak memiliki raja. Dan kebiasaannya kerajaan republik akan diketuai oleh seorang presiden. Seperti mana kalau dalam zaman moden ini, seperti di Singapura, seperti di Indonesia, so itu adalah republik. Jadi yang paling penting ialah idea nasionalisme yang muncul di barat ini telah memberi kesedaran rakyat di negara lain, memberi kesedaran rakyat di negara lain maknanya mempengaruhi kesedaran rakyat negara lain untuk memperjuangkan kedaulatan, hak dan juga kebebasan mereka. So idea nasionalisme ini tersebar dan mempengaruhi rakyat hingga mencetuskan gerakan nasionalisme di Asia dan di Asia Tenggara. Ini gambar golongan revolusioner menggempur penjara Bastille untuk membebaskan tahanan politik. Ini gambar ahli sejarawan itulah, iaitu Jean-Jacques Rousseau. Nak sebut pun payah. Baik. So itu yang berlaku. Kemudian kita lihat pula perkembangan nasionalisme di Asia. So kalau kita katakan perkembangan nasionalisme dunia, kita lihat dari segi revolusi keagungan Britain, revolusi Amerika dan juga revolusi Perancis. Tetapi bila masuk di nasionalisme di Asia pula, mula berlaku di India, kemudian juga di China. Nanti kita akan lihat. So di India kita lihat ini memang nasionalisme di India bertujuan untuk menentang dasar imperialisme British. So apa itu imperialisme?
imperialisme ni sebenarnya adalah datang daripada perkataan imperialis, iaitu penjajah. Jadi imperialisme ni adalah satu dasar menjajah negara lain, okay, untuk kepentingan tertentu. So dalam kes India ni, British memang telah menjajah, okay, menjajah India sejak tahun 1600 lagi. Jadi berlakulah kebangkitan penduduk tempatan semasa dahagi India. Okay, maknanya pemberontakan, okay, orang-orang India. Okay, dan ini menjadi titik tolak kepada gerakan nasionalisme di India. Dan ada beberapa tahap yang dilalui oleh gerakan nasionalisme di India ni, seperti pada peringkat awal, nasionalisme India ni memperjuangkan isu sosio-agama, okay, sebagai satu reaksi penentangan kepada penularan pengaruh budaya barat di India. So pertubuhan seperti Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj ini mencetuskan semangat cinta kepada budaya tempatan. So diorang mulakan dengan penentangan dari sudut pengaruh kebudayaan. Mereka tak mahu menerima kebudayaan barat, tapi mereka nak mempertahankan budaya tempatan. Itu pada peringkat awal. Kemudian pada penghujung abad ke-19, gerakan nasionalisme India ini telah menjadi lebih berorganisasi sebab ramai disertai oleh golongan-golongan intelektual. Maknanya ramai golongan bijak pandai dah join. Dan ini menubuhkan pertubuhan politik untuk memperjuangkan idea mereka. Dan dua pertubuhan politik yang paling berpengaruh pada tahap ini ialah Kongres Kebangsaan India dan juga Liga Muslim. Kalau kita lihat kat sini, itu lebih kurang mewakili dua agama yang terbesar di India, ya, Kongres Kebangsaan India dan juga Liga Muslim. So pada awal abad ke-20 muncul lagi golongan nasionalis radikal seperti Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandrapal. Okay. Jadi mereka inilah telah melancarkan serangan secara militan, maknanya secara ketenteraan terhadap British. So ingat kalau macam Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj itu adalah pengaruh kebudayaan, menentang pengaruh kebudayaan. Kemudian kalau pertubuhan politik pula adalah seperti Kongres Kebangsaan India dan juga Liga Muslim. Tetapi kalau golongan nasionalis yang radikal itu adalah seperti Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandrapal. So semua main dua-dua. Okey, dua-dua. Jadi Kongres Kebangsaan India ini, okey, iaitu INC di bawah pimpinan Mahatma Gandhi menggunakan dasar tidak bekerja sama dengan British. Maknanya mereka tidak mahu bekerjasama dengan British dalam penjajahan yang dilakukan di India. So mereka berpegang kepada fahaman Satyagraha sebagai asas untuk menentang British. Jadi kalau kita lihat selepas Perang Dunia yang kedua, kalau kita lihat selepas Perang Dunia kedua, okay, INC dan Liga Muslim membuat keputusan untuk membahagikan India kepada dua negara, iaitu India dan Pakistan. Dan Muhammad Ali Jinnah dilantik sebagai Governor Jeneral Pakistan, manakala Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri India yang pertama selepas mencapai kemerdekaan pada 15 Ogos 1947. So ingat pertubuhan-pertubuhan yang telah menjana kepada nasionalisme di India, iaitu Brahmo Samaj, Arya Samaj, kemudian Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim, kemudian Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandrapal. Okay. Dan sedikit info tentang dahagi India ni. Dahagi India ni merupakan pembentukan oleh Sepoy ataupun askar upahan British yang berbangsa India, okay, terhadap pemerintahan British. So ini adalah satu pemberontakan, ya. So orang India menganggap dahagi India ini, okay, sebagai perjuangan untuk bebaskan negara daripada pemerintahan British. Walaupun pada peringkat awal pemberontakan mereka mencapai kejayaan, namun akhirnya British berjaya menundukkan
pemberontakan tersebut, iaitu pemberontakan pada tahun 1857. Jadi satu lagi konsep iaitu Satyagraha, di mana frasa dan konsep Satyagraha ni dipelopori oleh atau dimulakan oleh Mahatma Gandhi ya pada 2 Oktober. Ini dia punya lahir ya 2 Oktober 1809 hingga 30 Januari 1948, itu usia dia hidup ya. So semasa beliau berada di Afrika Selatan, kempen Satyagraha pertama dibuat pada tahun 1908 sebagai penentangan terhadap undang-undang kulit hitam. Kemudian konsep berpegang teguh pada kebenaran ini digunakan oleh Gandhi apabila memperjuangkan kemerdekaan. So ini adalah dua konsep di mana berlakunya satu peristiwa dahagi India pada tahun 1857, iaitu pemberontakan askar upahan askar upahan British yang dipanggil Sepoy. Okey. Dan satu lagi Satyagraha. Okey, so ini adalah konsep penentangan terhadap undang-undang kulit hitam. Alright. Bagaimana pula dengan nasionalisme di China? Okey. Kalau kita lihat nasionalisme di China ni, dia sebenarnya bertujuan untuk apa tahu? Matlamat dia untuk kukuhkan peradaban Cina dalam kalangan orang Cina. Dan mereka nak membebaskan diri daripada penguasaan ekonomi dan politik oleh kuasa asing. So sasaran kepada golongan-golongan nasionalis ni ataupun golongan-golongan yang cintakan semangat kebangsaan ini, mereka, kalau kita lihat dinasti Manchu ini memang menjadi satu sasaran golongan nasionalis kerana dianggap sebagai orang luar. Manchu ni ialah Manchuria. Manchuria. So Manchuria dengan China dia berbeza. Dia berbeza dan pada satu ketika seluruh China dikuasai oleh dinasti Manchu. Jadi orang-orang tempatan ini bangun menentang kerana menganggap orang-orang Manchu ni adalah orang luar. Dan dinasti Manchu ini sebenarnya telah kehilangan mandat untuk memerintah, kehilangan kepercayaan untuk memerintah. Dan dinasti Manchu sendiri sebenarnya gagal menghalang kemasukan pengaruh barat itu. So selepas kejatuhan dinasti Manchu, gerakan nasionalisme berubah menjadi anti barat berikutan campur tangan kuasa barat di China. Kalau kita lihat kuasa barat di China banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat China pada waktu itu. Jadi daripada segi kebudayaan, pakaian, cara hidup juga telah berubah apabila masuknya pengaruh barat ini. Jadi sebab itu kalau kita lihat golongan nasionalis di China bangun untuk menentang pengaruh-pengaruh ni. Tak mahu barat mempengaruhi kehidupan rakyat di China. Dan kalau kita lihat gerakan nasionalisme ini telah dipelopori atau telah dimulakan oleh Dr. Sun Yat-sen. Please remember this name. Sebab nama ini memang terkenal sebagai pelopor ataupun kita pencetus kepada kebangkitan rakyat China. Ya. Jadi perjuangan beliau ni sebenarnya berdasarkan 3 prinsip rakyat. So ingat Sun Yat-sen, ingat 3 prinsip rakyat, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Maknanya 3 prinsip rakyat, semangat cinta akan negara iaitu nasionalisme. Kemudian memperjuangkan demokrasi iaitu memperjuangkan hak rakyat dalam pentadbiran. Dan juga kebajikan sosial, maksudnya mementingkan kebajikan rakyat. Kebajikan rakyat. So Dr. Sun Yat-sen seterusnya mengetuai revolusi Cina 1911 dan berjaya menggulingkan dinasti Manchu dan melahirkan Republik China. Melahirkan Republik China. So kalau kita lihat, inilah gambar Dr. Sun Yat-sen yang juga digelar sebagai Bapa China Moden. So, Dr. Sun memainkan peranan penting dalam penggulingan dinasti Manchu pada tahun 1911 dan ini adalah gambar sekitar pemberontakan Wuchang. Baik. Revolusi 1911 ataupun Revolusi Xinhai bermula dengan pemberontakan Wuchang.
pada Oktober 1911 dan berakhir dengan penurunan Maharaja Puyi dari tahta pada 12 Februari 1912. So inilah revolusi 1911, yang mana bermula dengan pemberontakan dan diakhiri dengan turunnya tahta bagi Maharaja Puyi. Setahun kemudian. Setahun ke? Tak sampai setahun kot. Bulan 10 Oktober bermakna lebih kurang dalam 10, 11, 12, 1, 2. Lebih kurang 5 bulan. Lebih kurang 5 bulan lah. Baik. Kemudian bagaimana pula dengan nasionalisme di Empayar Uthmaniyah dan Mesir? So ini unik sikit. So kalau kita lihat kebangkitan nasionalisme di Empayar Turki Uthmaniyah dan Mesir ini telah melahirkan gerakan Pan-Islamism dan gerakan Islah. Dan kedua-dua gerakan ini muncul untuk apa tahu? Untuk mempertahankan sistem pemerintahan dan agama Islam. So ini berunsurkan apa tahu? Berunsurkan nak mempertahankan sistem dan juga agama. Kita lihat ada dua di sini iaitu gerakan Islah dan juga gerakan Pan-Islamism. Gerakan Islah telah dimulakan oleh Said Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. So gerakan Islah ini mendesak umat Islam iaitu berpegang pada ajaran Islam yang sebenar yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Kemudian kalau kita lihat gerakan Islam ini bertujuan untuk apa tahu? Untuk memperbaiki taraf hidup umat Islam serta bebaskan diri daripada penjajah. Sebab kebanyakan negara-negara Islam pada tahun-tahun tersebut telah banyak dijajah oleh British, oleh Spanyol, oleh Perancis. Jadi gerakan ini tujuan dia untuk apa tahu? Kita nak membebaskan diri daripada penjajah. Tapi kita kena baiki diri dulu. Baiki diri dulu, baru kita boleh baiki masyarakat dan kita menentang penjajah. So macam nak baiki diri? So mereka berpegang pada prinsip, berbalik semula kepada Al-Quran dan hadis. So itu pegangan gerakan Islah ini. Dan ini telah mencetuskan gerakan Pan-Islamism di mana orang yang sama, Said Jamaluddin Al-Afghani menubuhkan Al-Urwatul Wuthqa atau ikatan yang kuat pada tahun 1883. Tujuan dia untuk apa? Untuk kukuhkan hubungan persaudaraan serta memajukan umat Islam. Dan kumpulan inilah yang menyebarkan idea Pan-Islamism melalui akhbar Al-Urwatul Wuthqa. Sebarkan idea untuk kukuhkan hubungan persaudaraan dan juga kemajuan umat Islam. Dan kalau kita lihat Empayar Uthmaniyah juga telah mengeluarkan fatwa supaya umat Islam bangkit, maknanya bangun dan berjuang menghalang perluasan kuasa barat. So Empayar Uthmaniyah kita tahu adalah satu kerajaan yang besar pada zaman itu. So kerajaan Turki Uthmaniyah ini telah mengeluarkan satu fatwa, maknanya satu kita katakan arahan ataupun hukum dalam agama untuk supaya menyeru umat Islam bangun dan menentang British, menentang Spanyol, menentang Portugis. Jadi pemerintah Empayar Uthmaniyah pada ketika itu iaitu Khalifah Abdul Hamid yang kedua menyebarkan idea Pan-Islamism ke seluruh dunia, termasuklah tanah Melayu. Jadi sebab itu kalau kita lihat seperti perjuangan Tok Janggut, kemudian perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong. Sebenarnya kedua-dua perjuangan ini banyak dipengaruhi oleh gerakan Islah dan gerakan Pan-Islamism. Kerana kedua-dua orang ni, tokoh ni iaitu Tok Janggut dan juga Haji Abdul Rahman Limbong, mereka sebenarnya adalah pelajar-pelajar yang datang dari Mesir. Jadi mereka membawa idea penentangan ini ke tanah Melayu. Itu contoh dia lah. Itu contoh dia. So itu nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir.
Okey, bagaimana pula di Jepun? Jepun, okey, gerakan nasionalisme di Jepun bertujuan untuk apa? Menghalang imperialisme barat. So kalau kita lihat, menghalang penjajahan barat. Di mana kalau kita lihat, Maharaja yang satu ni memang special. Maharaja Mikado Meiji telah melancarkan gerakan pemulihan Jepun bagi menghindari ataupun menjauhkan diri daripada imperialisme barat. So gerakan ini bertujuan untuk apa tahu? Jadikan Jepun sebuah negara perindustrian yang moden berdasarkan model barat. Maknanya Maharaja Mikado Meiji dia nak tubuhkan sebuah negara Jepun yang maju dalam perindustrian. Tetapi dia menjadikan barat sebagai contoh untuk diikuti oleh Jepun. Jadi selain itu kita lihat gerakan pemulihan ini juga bertujuan untuk menaikkan martabat Jepun dalam kalangan kuasa barat. Naikkan martabat negara Jepun dalam kalangan kuasa barat. Dan kalau kita lihat semangat kepahlawanan ataupun Bushido, ini menjadi asas kepada kebangkitan nasionalisme dalam kalangan rakyat dan pemerintah pada zaman pemulihan Meiji itu. So ada semangat kepahlawanan. Jadi gerakan pemulihan Meiji ini telah melonjakkan atau telah menaikkan status negara Jepun sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang utama di Asia menjelang abad ke-20. Dan Jepun seterusnya menjadi sebuah kuasa imperialisme di Asia kerana desakan ekonomi dan juga pengaruh nasionalisme melampau oleh golongan tentera. Maknanya, Jepun telah menjadi satu kuasa penjajah pula. Mula-mula dia nak menentang penjajahan barat. Kemudian bila mereka dah melonjak menjadi negara yang perindustrian dan negara yang maju, maka Jepun pula menjadi kuasa penjajah ke negara-negara lain di Asia. Sebab itu kalau kita lihat, even tanah Melayu pun telah dijajah oleh Jepun. Jadi ini kerana apa? Kerana desakan ekonomi, maknanya desakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di Jepun dan juga pengaruh semangat cinta akan negara yang melampau oleh golongan tentera. Itu yang diorang ada, golongan tentera mereka. Ada satu istilah yang dipanggil sebagai kamikaze, iaitu sanggup membunuh diri untuk maharaja. Jadi itu yang berlaku di Jepun sebenarnya. Dan sedikit info tentang gerakan pemulihan Meiji dan semangat Bushido ni, kalau kita lihat, pemulihan Meiji juga dikenali sebagai pembaharuan Meiji atau revolusi Meiji lah. Dan pada era ini berlaku perubahan besar dalam struktur ekonomi dan politik Jepun, di mana politik sistem feudal, maknanya sistem tradisional, sistem beraja, maharaja itu telah digantikan dengan sistem pemerintahan berpusat. Selain itu, sistem birokrasi ini diperkenalkan dan juga angkatan tentera telah dimodernkan. Dalam ekonomi pula, penekanan diberi kepada sektor perindustrian. So, gerakan pemulihan Meiji adalah satu gerakan untuk memulihkan negara Jepun daripada negara yang bergantung kepada pertanian dan bertukar kepada negara perindustrian. Itu semangat gerakan pemulihan Meiji. Dan semangat Bushido iaitu bermaksud jalan para pahlawan, merujuk pada kod perilaku Jepun. Ia berasal daripada kod moral samurai. Tahu samurai kan? Yang pakai baju kimono tapi ada memiliki parang yang, bukan parang, pedang yang panjang tu. Itu samurai. Dan mereka menekankan kehormatan, kesetiaan, penguasaan seni mempertahankan diri dan penghormatan sehingga mati. Itu mereka punya semangat Bushido. Semangat jalan para pahlawan. Hebat tu. Hebat ya. Jadi yang ini telah menyebabkan kalau kita lihat
peristiwa seperti apa yang berlaku di India, kemudian apa yang berlaku di China, kemudian apa yang berlaku di Jepun. Okay, ini telah menyebabkan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. So sebab tu kalau kita lihat satu gerakan nasionalisme ni sebenarnya adalah satu bentuk pandemik juga sebenarnya kan. Tapi pandemik dalam bentuk penyakit. Tapi kalau yang ini kita katakan dalam bentuk dasar pemikiran, ideologi. Okey, mula-mula dengan apa yang berlaku di Britain keagungan, kemudian revolusi kemerdekaan Amerika dan kemudian revolusi Perancis. So masing-masing mencetuskan idea nasionalisme, idea semangat cintakan negara. Kemudian tersebar ke India pula. Okey, dengan pemberontakan dahagi India terhadap pemerintahan British. Kemudian bawa kepada kepada negara China pula, revolusi 1911 yang dimulakan oleh Dr. Sun Yat-sen. Okay, Sun Yat-sen. Kemudian daripada situ dibawa pula kepada revolusi yang berlaku di Jepun, iaitu pemulihan Meiji, di mana Meiji telah memulakan gerakan untuk memulihkan negara Jepun daripada negara pertanian kepada negara perindustrian dan telah membentuk Jepun sebagai kuasa imperialis atau kuasa penjajah. So, nampak tak dia punya spread itu? Daripada Europe bawa spread sampai ke Asia, dan kita lihat juga berlaku di Asia Tenggara. Kalau kita lihat di Asia Tenggara, contohnya nasionalisme di Filipina. So, pada peringkat awal, kebangkitan nasionalisme di Filipina sebenarnya bertujuan untuk apa tahu? Bebaskan diri daripada belenggu penjajah. Dan siapakah yang menjajah Filipina pada waktu itu? Filipina waktu itu telah dijajah oleh Spanyol. Oleh Spanyol. So kalau kita lihat, gerakan nasionalisme pada peringkat awal merupakan satu gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal. Jose Rizal ni kalau kat Filipina memang terkenal lah. Memang terkenal. Sebagai salah seorang nasionalis dan salah seorang daripada orang yang memulakan kemerdekaan, gerakan kemerdekaan. So, para nasionalis ataupun kita lihat para nasionalis yang dipimpin oleh Jose Rizal ni menuntut apa tahu? Agar Filipina dijadikan sebagai sebahagian daripada wilayah Spanyol dan diberi hak yang sama seperti bangsa Spanyol. So, itu diorang minta dulu. Tetapi oleh kerana Spanyol tidak respon kepada gerakan ini, maka Jose Rizal, kalau kita lihat, telah menubuhkan satu parti politik yang dipanggil Liga Filipina. Tujuan dia itu apa? Perjuangkan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial. Satu pembaharuan terhadap politik, ekonomi dan sosial. So itu yang diorang nak. Namun kalau kita lihat, nasionalisme ini bersifat radikal di mana kegagalan gerakan propaganda oleh Jose Rizal, sebab Jose Rizal selepas itu selepas Liga Filipina beliau telah ditangkap. Kemudian tak lama kemudian beliau dihukum bunuh kerana disyaki bersama-sama dengan gerakan pemberontak. Jadi sebab itu gerakan propaganda itu gagal dan adakah negara yang adakah negara yang tak pernah kena jajah kecuali yang penjajah? Ada. Negara yang tak pernah kena jajah ialah Thailand. Thailand tidak menjajah dan juga tak pernah kena jajah. Kerana apa? Kerana sikap keterbukaan maharajanya yang menerima idea pembaharuan dan pemodenan itu menjadikan negara Thailand tidak dijajah sampai sekarang. Sampai sekarang. So kalau kita lihat watak yang seterusnya, tadi Jose Rizal, dan watak seterusnya kamu kena ingat iaitu Andres Bonifacio. Andres Bonifacio ini telah menubuhkan Katipunan untuk memperjuangkan kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Baik, Katipunan sebenarnya adalah sebuah parti juga, parti politik. Parti politik Katipunan tu. Dan Katipunan telah menggunakan akhbar
yang bernama Kalayan. Untuk apa? Untuk sebarkan idea revolusi kepada rakyat. Dan pada tahun 1896, Katipunan inilah yang telah melancarkan revolusi Filipina untuk gulingkan pemerintahan Sepanyol, tapi gagal. Jadi Katipunan seterusnya telah di-take over oleh Emilio Aguinaldo. Okay, ini watak yang ketiga. Jose Rizal, Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo. So, Emilio Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk mengusir Sepanyol atau menghalau Sepanyol daripada Filipina. Namun, apabila Sepanyol berjaya diusir keluar, Aguinaldo isytiharkan merdeka. Okay? Kemerdekaan Filipina. Tapi pengisytiharan kemerdekaan ini tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Sebaliknya, Amerika Syarikat telah meletakkan Filipina di bawah kekuasaannya. Jadi, elok-elok terlepas daripada Sepanyol, dijajah pula oleh Amerika Syarikat. Seperti kata peribahasa. Apakah peribahasa yang sesuai ini? Berjaya kalahkan Sepanyol, tetapi rupa-rupanya telah dijajah semula oleh Amerika. Apakah peribahasa yang sesuai kat sini? Siapa tahu? Anyone? Tak tahu? Seorang pun tak tahu? Cuba fikir, dia macam ni, yang apa? Keluar mulut buaya, sambung. Keluar mulut buaya, masuk mulut apa? Ingat tak? Tak ingat? Keluar masuk, keluar mulut buaya, masuk mulut harimau. Masuk mulut harimau. Tak pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Baru je nak tulis. Itu sebenarnya. Pernah. Itulah dia. Maknanya terlepas daripada satu masalah, timbul masalah lain pula. Baik. So kita lihat So bila tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat tu, maka kita lihat tindakan Amerika Syarikat telah memaksa golongan nasionalis di Filipina tu untuk guna kaedah yang lebih diplomasi. Maknanya kaedah yang lebih bertolak ansur lah. So melalui penubuhan parti politik yang bersifat sederhana. Dan dasar kerjasama inilah telah mempengaruhi Amerika Syarikat untuk melantik pemimpin parti nasionalis iaitu Sergio Osmeña sebagai anggota Dewan Perhimpunan Filipina. Dan golongan nasionalis ini juga terus meneruskan perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan Filipina sehingga Perang Dunia yang kedua. Itu yang kalau kita lihat, ingatlah nama-nama empat-empat ni. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo dan juga Sergio Osmeña. Itu kata kunci. Itu sebenarnya kata kunci. Kena ingat tu. Kemudian kita lihat daripada Filipina, kita lihat apa yang berlaku di Burma. So, nasionalis di Burma ni, iaitu sekarang ni dipanggil Myanmar. Myanmar. So, nasionalis Burma diperjuangkan oleh golongan kelas menengah, Sami Buddha dan juga Thakin, iaitu siswa universiti dan juga golongan petani. So, apa matlamat nasionalisme di Burma? Iaitu pada peringkat awal digerakkan oleh golongan petengah pendidikan baru. So, punca utamanya adalah apa tahu? Ancaman pengaruh British terhadap agama Buddha. Itu menjadi faktor kebangkitan nasionalisme Burma. Dan mereka menubuhkan persatuan belia Buddha yang tujuan dia untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan juga kebudayaan Burma. So mereka tak mahu
diri mereka terpengaruh oleh golongan-golongan yang berpendidikan barat. Jadi ini adalah ancaman pengaruh British lah sebenarnya. Baik. Kemudian persatuan tersebut juga telah menggunakan isu kasut. Isu kasut. Kena ingat isu kasut. Okey, untuk mencetuskan kesedaran nasionalisme orang Burma dalam kalangan rakyat. Okey. Baik. Apa isu kasut? Isu kasut sebenarnya adalah isu di mana pegawai-pegawai British telah masuk ke kuil Buddha, tanpa membuka kasut. Pakai kasut dalam kuil. Jadi itu telah menimbulkan isu besar, seolah-olah mereka tidak menghormati kebudayaan dan agama orang-orang Burma. Itu. Dan kita lihat nasionalisme Burma berubah menjadi radikal apabila kepimpinan Persatuan Belia Buddha telah dipimpin oleh U Ba Peh. Kemudian pemimpin persatuan tersebut kemudiannya menubuhkan Majlis Persatuan Kesatuan Burma yang memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan bangsa Burma, dan pada 1920 tercetuslah revolusi pelajar yang mana mereka menuntut penubuhan sebuah universiti untuk mereka. Itu yang dia dituntut. Dan selain daripada golongan nasionalis Burma ni, juga wujud golongan Sami Buddha, di mana golongan Sami Buddha menubuhkan Majlis Sangat Samadhi dan mencetuskan pemberontakan Sayasan pada tahun 1930 hingga 1932. Dan pemberontakan ini tercetus di bawah kepimpinan bekas Pong Yi. Pong Yi ni sebenarnya lebih kurang macam Tok Sami lah, macam Sami, iaitu Sayasan. Dan pemberontakan ini disokong oleh golongan petani yang mana tertekan dengan pengenalan pelbagai jenis cukai oleh British. Dan British bukan buat sahaja di Burma, tapi British juga melakukan sama, yang seperti yang dilakukan di mana, di tanah Melayu. So ini kalau kita katakan sebagai apa yang British telah buat, kenakan cukai dan juga kita kata sebagai mengambil alih kuasa pengaruh pembesar-pembesar di tanah Melayu. Samalah berlaku seperti di Burma ni. So kalau kita lihat golongan Thakin, gerakan nasionalisme seterusnya diterajui oleh golongan Thakin, di mana kalau kita lihat Perlembagaan Burma 1935, yang memisahkan Burma dengan India, ini memberikan peluang ke arah pembentukan kerajaan sendiri. So golongan Thakin menubuhkan Parti Dobama Asia Uni, iaitu Kami Orang Burma, dan mereka nak menuntut kemerdekaan Burma daripada daripada British. Dan pemimpin parti ini adalah seperti Aung San, kemudian Kyaw Ning dan juga UNO, menggelarkan diri mereka sebagai Thakin, iaitu yang membawa maksud tuan. Thakin itu bermaksud tuan, iaitu simbol penolakan kuasa British dan orang Burma seharusnya menjadi tuan di negara sendiri. So setelah perjuangan demi perjuangan oleh golongan Thakin ini, maka Dr. Ba Maw telah dilantik sebagai Perdana Menteri Burma pada tahun 1937 berikutan kemenangannya dalam pilihan raya. So nasionalis Burma ni kamu kena ingat, iaitu antaranya seperti golongan kelas menengah yang menentang golongan kelas menengah, golongan Sami Buddha dan juga golongan Thakin. So ada 3 golongan yang menentang, yang melakukan nasionalisme di Burma. Baik. Dan inilah dia gambarnya Aung San ni. Merupakan siswa Universiti Rangoon di Burma, di Myanmar. Semasa perburukan Jepun, beliau bekerjasama dengan Jepun untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada 1946, Aung San lah mengetuai satu rombongan kemerdekaan ke London dan berjaya dalam misi tersebut. Ini Aung San. Dan pada 1886, Burma diisytiharkan sebagai Empire India Burma.
Kemudian Burma dipisahkan daripada India pada 1935 dan nama Burma ditukar kepada Myanmar pada 1988. So baru lagi lah. Okay, baru lagi 1988 tukar nama kepada Myanmar. Isu kasut, kalau kita lihat isu kasut ini adalah tindakan orang Inggeris yang memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha. Ini menimbulkan kemarahan rakyat Burma sebab perbuatan tersebut dianggap mencemarkan kesucian agama Buddha. Of course lah, kan? Sebab kasut kotor, bawa kasut pakai dekat kuil, memanglah kita marah. Right? Baik, kemudian kita lihat nasionalisme di Vietnam. Okey. Sekejap. Cikgu punya seat ni tinggi sebab tu selalu berlagu dengan ni. Okey. Okey. Baik. Dalam rumah ni kan, rumah cikgu ni bukan cikgu seorang je yang buat kelas online. Wife cikgu pun buat kelas online. Kemudian anak cikgu pun ada kelas online. Jadi masing-masing gunakan seat ni sesuka hati je. Turun naik. Alright, tak apa. Setakat ni, ada sebarang pertanyaan? Nak tanya apa-apa tak? Okey. Kita berapa orang? Mana pergi dia orang ni? Danish. Right. Okey. Alright. Nasionalisme di Vietnam. Kalau kita lihat. Vietnam, kebangkitan gerakan nasionalisme di Vietnam adalah sebagai reaksi terhadap perubahan sosioekonomi dan politik akibat daripada penjajahan Perancis. Means that, kalau kita lihat, Vietnam sebenarnya dia berlakunya gerakan nasionalisme kerana apa? Kerana ekonomi mereka, politik mereka telah berubah akibat daripada pemerintahan Perancis. So, nasionalisme di Vietnam ni muncul selepas tahun 1918 dan diperjuangkan oleh pelbagai pihak dengan matlamat masing-masing. Kalau kita lihat, ada 3 golongan kat sini, golongan bangsawan dan juga golongan Mandarin. Iaitu ini adalah nasionalisme Vietnam pada awalnya yang bergerak di bawah pimpinan golongan bangsawan dan juga golongan Mandarin, dan golongan ini sebenarnya memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Means that dia nak apa tahu? Dia nak supaya dia tak mahu duduk di bawah Perancis. Mereka kata kami nak duduk di bawah sistem beraja seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Dan pemerintahan beraja sebelum itu, sebelum kedatangan Perancis, banyak dikuasai oleh golongan-golongan Mandarin. Golongan yang pandai berbahasa Mandarin, golongan tu pandai juga menulis Mandarin. Jadi selain daripada itu, golongan intelektual, kemunculan golongan intelektual ataupun golongan bijak pandai ni telah memberikan kesedaran nasionalisme dan juga gerakan anti-Perancis. Golongan inilah telah sebarkan idea nasionalisme melalui akhbar Tribune, Index dan juga Clocher Filet. Payah nak nyebut tu. So mereka mengkritik penindasan Perancis dan juga menuntut hak rakyat Vietnam. Tuntut hak rakyat Vietnam. Kemudian ada satu lagi parti, iaitu Parti Vietnam Quoc Dang Dang. Nama pun pelik. Vietnam Quoc Dang Dang atau Parti Nasionalis Vietnam diketuai oleh Nguyen Tai Ho. Dan kalau kita lihat, perjuangan ini berasaskan kepada apa tahu? Mereka nak demokrasi, mereka nak nasionalisme dan juga mereka nak sosialisme. Sosialisme maksudnya adalah satu ideologi yang mementingkan masyarakat sosial. So pada tahun 1930, satu pemberontakan dilancarkan untuk mengusir keluar Perancis dari bumi Vietnam. Tetapi kalau kita lihat, Perancis menggunakan alasan ini untuk apa? Lumpuhkan gerakan ini dan menangkap pemimpinnya. So cita-cita golongan ini untuk menubuhkan Republik Vietnam tidak kesampaian apabila pemimpin Vietnam Quoc Dang Dang iaitu Nguyen Tai Ho telah dijatuhkan hukuman mati.
Zaman dulu hukuman memang hukuman mati je. Tak ada lagi sebat ke denda ke kan. Tak ada. Right. Dan satu lagi kalau kita lihat Parti Komunis Vietnam. Okay, ada juga Parti Komunis. Dan ini diterajui oleh atau diketuai oleh Ho Chi Minh. Okay. Kalau kita sebut Ho Chi Minh, baru kita ingat, oh ada satu bandar di Vietnam nama dia Ho Chi Minh. Kan? Tapi sebenarnya bandar Ho Chi Minh tu diambil sebagai nama pemimpin ni lah. Okay. Iaitu Ho Chi Minh. Dan kita lihat Parti Komunis Vietnam telah melancarkan revolusi untuk menghalau keluar Perancis dari bumi Vietnam. Dan pada bulan September 1945, Ho Chi Minh mengisytiharkan kemerdekaan Vietnam di Hanoi, okay, di Vietnam Utara. Dan Ho Chi Minh dilantik sebagai presiden yang pertama. So Vietnam Selatan terus berada di bawah pengaruh Perancis dan Amerika Syarikat, dan gerakan menentang penjajahan barat ini diteruskan sehingga Republik Vietnam dibentuk pada 1976. 1976. Tahun di mana cikgu lahir. Okay, 1976. 2 hari lepas, 3 hari lepas. 3 hari lepas 4 hari lepas. Okay, cikgu menyambut usia cikgu yang ke-18. Kan? 4 hari lepas lah. Ke-18. So dah makin tua dah. Itulah 18 ni. Ya, men, macam mana men? Kan? Dah 18 dah. Aduh, yai. Macam mana? Okey. Jangan bagi tahu orang lah. Kan? Umur 18 segan. Itulah. Sunyinya kelas hari ni. Itulah. Sunyi benar. Mana yang lain-lain ni kan? Macam Danush, macam Mikael Adam, Mira. Selalunya Mira bising juga. Ni Mira ni senyap aja. Daniel ni dia tak ada geng. Dia kalau ada geng dia bising Daniel ni. Amir tak ada ni. Kan? Tak apalah. Kan? Kita nak belajar. InsyaAllah. Nanti ramailah tu nanti. Okay. Sebenarnya, kelas ni pada waktu jadual waktu ni, korang ada masalah tak? Tu cikgu nak tahu tu. Okay. Kelas ni paling ramai kalau yang berdaftar sebanyak lebih kurang dalam 16-17 orang. Okay. 16-17 orang. Tapi paling ramai akan masuk cuma 25 orang. Cikgu memang cikgu cakap cikgu nak hadkan kan. Jadi cikgu memang hadkan kepada 25 orang aja. Tak nak ramai-ramai. Supaya cikgu boleh monitor satu persatu masalah korang ni kan. Tapi bukan masalah peribadi. Masalah peribadi sila selesaikan sendiri. Okay. Masalah belajar sejarah, okey, tak ada masalah. Masalah peribadi, masalah tak ada duit, masalah apa semua, sila selesaikan sendiri. Tapi nasihat boleh diberi lah. Okey, baik. Okey, tak apa. Tengok Nguyen Tai Hoc dan juga Ho Chi Minh. Nguyen Tai Hoc ni muka alamak. Kan? Alamak je lah, tak cakap apa. Okey, alamak. Okay lah. Okey. Dan kita lihat nasionalisme di Indonesia. Indonesia dia lebih utamakan apa? Isu pendidikan. Sebab mereka percaya bahawa pendidikan akan dapat mengubah nasib rakyat Indonesia. So antara tokoh nasionalis yang paling kamu kena ingat yang memperjuangkan isu pendidikan ni adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ni gambar dia. Dan beliau telah berjuang untuk memajukan pendidikan dalam kalangan kaum wanita. Kerana apa? Kerana pada waktu itu wanita tidak mendapat pendidikan. Wanita tidak diberi peluang untuk pendidikan. Wujudnya wanita pada zaman itu adalah untuk membesar seperti biasa, tetapi apabila umur 14-15 tahun, anda kena kahwin. Okey, kahwin. Dan anda akan melahirkan anak, okey, zuriat seterusnya. Sebab tu bila umur 14-15 dah kahwin, sebab tu anak-anak orang zaman dulu, anak 14-15. Normal lah tu.
11, 12. Punyalah ramai anak kan. Jadi Raden Ajeng Kartini dia memperjuangkan untuk apa? Berilah peluang pendidikan kepada kaum wanita juga. Sebab apa? Beliau telah mendedahkan, Raden Ajeng Kartini mendedahkan penindasan penjajah Belanda. Ingat Indonesia dijajah oleh Belanda. Kalau Belanda dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Negara Belanda sekarang ni kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Anyone? Ingat tak? Dutch, yes. Okay. Netherlands pun ya. Okay. Ataupun katakan dipanggil Holland. Sama jugalah. Holland, Netherlands. Orang dia dipanggil Dutch. Betul lah tu. Kita je kat sini. Kita dengan Indonesia panggil dia orang tu Belanda. Okay. Jadi, Raden Ajeng Kartini telah mendedahkan penindasan penjajah Belanda yang membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia dan dia ceritakan semua itu dalam buku dia iaitu Hilang Gelap Terbitlah Terang. Itu buku dia dan ada satu lagu pun, lagu slow rock. Okay, Hilang Gelap Terbitlah Terang pun ada juga. Sedap lagu tu. Baik. Karya beliau juga telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris iaitu Letters of a Javanese Princess. Maknanya surat-surat dari Puteri Jawa. Jadi gerakan nasionalisme ini menjadi lebih tersusun. Lebih tersusun apabila tertubuhnya pertubuhan seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah ini ditubuhkan untuk apa tahu? Untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme barat. Alright. Siapa tahu apa itu sekularisme? Anyone? Can you explain, anyone? Apa itu sekularisme? Ada siapa yang tahu? Tak ada. Okey, baik. Sekularisme. Sekularisme sebenarnya adalah satu ideologi di mana memisahkan agama daripada kehidupan. Maknanya memisahkan agama daripada pentadbiran, memisahkan agama daripada kehidupan, memisahkan agama daripada pendidikan. So itu yang dikatakan sebagai sekularisme. Sekular tu ideologi yang bahaya juga sebenarnya. Ideologi yang bahaya. Jadi gerakan nasionalisme Indonesia ni menjadi radikal dengan penubuhan parti-parti politik seperti apa tahu? Tarikat Islam, kemudian Parti Komunis Indonesia PKI dan juga Parti Nasional Indonesia ataupun PNI. Kesemua parti ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, namun PNI iaitu di bawah pimpinan Soekarno merupakan parti yang paling berpengaruh. So Kongres Pemuda Indonesia telah melancarkan Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 98 yang menjadi tonggak nasionalisme. Maknanya Kongres Pemuda Indonesia ini telah buat satu ikrar bahawa Sumpah Pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pembentukan pemuafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia oleh Soekarno ini telah memantapkan lagi usaha golongan reformis atau golongan nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. So ini dia ada Raden Ajeng Kartini dan Soekarno ni, di mana kalau kita lihat Syarikat Islam yang dipimpin oleh Omar Said Djokroaminto. Omar Said Djokroaminto. Dan dia bergerak dalam bidang politik, ekonomi dan juga agama. Tujuan perjuangan dia adalah untuk memperjuangkan ekonomi orang Islam. Kemudian mengembangkan pendidikan, mensatukan pendapat orang-orang Islam dan membentuk kehidupan berdasarkan agama Islam. Sebab itu dipanggil Syarikat Islam.
Dan cawangan syarikat Islam ini ditubuhkan di seluruh Indonesia. Dan kita lihat Parti Nasional Indonesia pula dipimpin oleh Soekarno, dibantu oleh IR Anwari, Iskak Jokro Hadisurjo dan Jipto Mangunkusumo serta Ali Sastro Mijojo. Allahu Akbar. Boleh sebut ke korang? Baik, tak perlu ingat semua. Dia banyak ni Jojo kan. Iskak Jokro Hadisurjo, Jipto macam tang twister, yes. Mangunkusumo serta Ali Sastro Ami Jojo. Aduh yai, kenapa ini Jojonya? Aduh. Baik. Baik. Okey, baik. Jotaro, apa jo lah ini. Okey, baik. Ngomong Jawa ini. Okey, baik. Kita lihat, okey. Parti Nasional Indonesia. Matlamat perjuangan PNI ini adalah sebenarnya untuk menuntut kemerdekaan mutlak daripada Belanda, kemudian menyatukan rakyat Indonesia melalui golongan parti politik dan membentuk kerajaan demokrasi berparlimen yang bertanggungjawab kepada rakyat dan memartabatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Namun perjuangan PNI ini sebenarnya adalah radikal, maknanya agresif, untuk bebaskan Indonesia daripada penjajahan Belanda. Cara yang digunakan ialah menggunakan dasar tidak bekerjasama dengan Belanda dan menyebarkan idea fahaman mereka melalui akhbar seperti Banteng, Periangan dan juga Persatuan Indonesia. Dan PNI lah satu-satunya parti yang mendapat sokongan daripada seluruh rakyat Indonesia. Itu bagusnya diorang. So, itu yang dikatakan sebagai Sumpah Pemuda ni. Ini Sumpah Pemuda menjadi asas nasionalisme Indonesia, lahir dalam Kongres Pemuda Indonesia. 3 prinsip utama Sumpah Pemuda ialah apa tahu? Satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Satu bangsa, satu negara. Itu bukan, itu lagu. Okay. So, itu yang berlaku, okay, di Indonesia. Okay. Dan yang terakhir, okay, untuk kita lihat hari ini. Yang terakhir. Sekejap. Sebab kita dengar azan. Sekejap, ada azan. Okay, sekejap kita hormati azan sekejap. Juga dengar azan.
Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, sikit lagi. Okey, kita nak lihat nasionalisme di Thailand. Okey. Dan ini yang terakhir. Okey, kita nak lihat nasionalisme di Thailand, iaitu nasionalisme yang muncul di Thailand. Dia berbeza daripada nasionalisme di negara Asia Tenggara lain yang bersifat anti penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. So kalau kita lihat, Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Okey, tak pernah dijajah. Namun berlaku juga nasionalisme ya. Kerana apa? Kalau kita lihat, mereka bersifat anti penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Itu berlaku di negara-negara Asia Tenggara yang lain. Tapi kalau di Thailand, mereka hanya nak mempertahankan kedaulatan dan nak menuntut supaya rakyat terlibat dalam pemerintahan negara. So, perkembangan nasionalisme di Thailand bermula pada awalnya dipelopori oleh dan dimulakan oleh Raja Thailand sendiri, iaitu Raja Mongkut. Kalau kita lihat, Raja Mongkut menggunakan kaedah diplomasi bagi betul ansur dan juga pemodenan, di mana beliau membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Perancis dan Amerika Syarikat. So bila dah buat hubungan baik, maka beliau telah melaksanakan dasar nak modernkan Thailand dengan memperkenalkan birokrasi barat. Maknanya memperkenalkan sistem pentadbiran barat. Maknanya menubuhkan jabatan tanah, jabatan air, jabatan pertanian. So itu adalah satu dasar pemodenan. Itu birokrasi barat. Okey, cara pemerintahan barat. Malah Raja Mongkut telah membawa masuk penasihat-penasihat barat untuk melatih pegawai tempatan dalam hal kewangan, ketenteraan dan sebagainya. Dia bukan buka untuk penduduk Thailand, tapi dia buka untuk orang-orang daripada barat untuk melatih pegawai tempatan. Malah sistem pendidikan barat dilaksanakan dengan membawa masuk guru daripada barat. Dan dasar ini, maknanya cara ini, dasar pemodenan dan dasar terbuka ini diteruskan oleh putera baginda, iaitu Raja Chulalongkorn. So nasionalisme dalam kalangan rakyat timbul, semangat kebangsaan ini timbul dalam kalangan rakyat Thailand apabila semasa pemerintahan Raja Vajiravut. Raja Vajiravut ni satu masalah, iaitu dia lemah dalam pemerintahan dan dia menggunakan sistem raja berkuasa mutlak, totally monarki lah, dan juga kita kata sebagai autokratik. Itu raja mutlak, autokratik. Dan juga penguasaan politik oleh kerabat diraja. Jadi gerakan nasionalisme dimulakan oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshal Phibul Songram. Dan mereka telah menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai pada 1932. Dan dengan revolusi itu, mereka telah tamatkan sistem raja berkuasa mutlak dan lahirkan sistem raja berperlembagaan. Ada beza ke? Ada. Raja berkuasa mutlak, raja di atas, undang-undang di bawah. So raja berkuasa untuk menentukan undang-undang di bawah. Tetapi apabila raja berperlembagaan, maksudnya raja di sini tetapi ada undang-undang atau perlembagaan yang lebih berkuasa untuk pentadbiran. So even raja sendiri pun kena follow perlembagaan tu. So tak boleh ubah. Itu yang dimaksudkan raja berperlembagaan. Jadi nasionalisme seterusnya menentang, nasionalisme ada dua. Satu yang berkaitan di Thailand ni, satu sebab mereka menentang kelemahan Raja Vajiravut, kemudian mereka nak buat perlembagaan semua kan. Tetapi nasionalisme seterusnya pun berlaku sebab mereka menentang penguasaan ekonomi oleh orang-orang kapitalis barat dan juga orang Cina. So bagaimana mereka nak menentang penguasaan ekonomi oleh barat dengan Cina ni? Iaitu mereka sekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina melalui kuat kuasa undang-undang. Mereka sanggup mengenakan undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi orang Cina tau. Sampai tahap macam tu. Dan mereka menggalakkan penglibatan penduduk pribumi dalam aktiviti ekonomi.
So semasa Perang Dunia Kedua dulu, okay, Thailand telah mengamalkan dasar kerjasama dengan Jepun. Jadi kesannya apa? Thailand tak dijajah oleh Jepun. Tanah Melayu yang kena. Dan Thailand memperoleh semula haknya terhadap wilayah di Indochina dan Negeri Melayu Utara. Negeri Melayu Utara? Yes. Seperti apa tahu? Seperti Patani, seperti Tabal, seperti Phuket, Hat Yai. Sebenarnya itu semua negeri itu di bawah Negeri Melayu sebenarnya. Sebenarnya Malaysia sampai situ tahu. Sampai Phuket, sampai Krabi semua. Tapi oleh kerana semasa Perang Dunia Kedua itu, maka Jepun telah melepaskan kawasan-kawasan itu kepada Thailand. Jadi itulah yang berlaku. Kalau kita tidak, senang-senang je kita pergi ke Krabi, Phuket, okay, tak perlu pasport. Sebab itu semua negara kita. Satu kita dululah, kan? Satu ketika dulu. Okay. Alright. So dengan itu, okay, ini galeri info ni kalau kita lihat. Revolusi Thai 1932 adalah revolusi tanpa pertumpahan darah. Telah berlaku di Siam pada 24 Jun 1932. Dan revolusi ini hanya disertai oleh pegawai-pegawai awam dan tentera, bukan daripada golongan bangsawan. Revolusi ini dipimpin oleh Pridi Panomyong dengan bantuan pegawai tentera, Field Marshal Fibu Songgram. Dan pada akhirnya, nama asal Thailand ialah Siam, dan pada 1939, Siam ditukar kepada Thailand yang membawa maksud tanah bebas. Dan birokrasi barat yang kita bincangkan tadi di Thailand, diperkenalkan oleh dua orang raja, Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Dan Raja Mongkut telah melantik sampai 80 orang penasihat barat untuk mengetuai pelbagai jabatan yang diwujudkan. Dan manakala Raja Chulalongkorn pula telah menubuhkan 3 majlis, Majlis Penasihat Rendah, Majlis Penasihat Tertinggi dan juga Kabinet Menteri. So ini adalah birokrasi barat, pentadbiran barat yang telah dibuat di Thailand. Alright. So, kita bincang sampai situ saja. Okay, the next class kita akan bincangkan 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita pula. Okay, so ada sebarang soalan untuk ditanyakan? Okay. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Okay, baik. Kalau tak ada, okay, esok cikgu akan berikan link dalam grup WhatsApp. Okay, cikgu akan berikan link dalam grup WhatsApp untuk kamu jawab soalan. Okay, soalan itu dalam bentuk Google Form. So, soalan itu adalah diambil daripada, okay, nanti cikgu add. Okay, tak, kamu kena jawab kat situ saja. Ada, okay, ada objektif, ada juga struktur. Tetapi semua itu berkaitan dengan, ada objektif, struktur dan juga esei lah. Dan itu semua, okay, kamu jawab dalam Google Form dan terus submit lah. Dan itu berkait rapat dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Okay, apa yang kita belajar pada hari ini daripada nasionalisme iaitu kita belajar tentang revolusi keagungan, revolusi Amerika, revolusi India, semua tu sampailah ke Thailand tu. So ada soalan-soalan itu kamu kena jawab. Tapi dalam Google Form. So senang. Kamu tak perlu nak salin, kemudian nak ambil snap gambar, so dah siap, nak tanda lagi susah. So cikgu akan berikan link esok. So mohon untuk nanti jawab mohon jawab. Okay, jangan lagi. Okay, siapa lagi? Aku tahu ni Daniel, kalau lagi Daniel siap kau. Kan? Kan? Jangan lagi dan jangan tak jawab. Okay, Yasmin, tolong Yasmin. Okay, jangan malu ke ayah. Okay, Yasmin. Okay, tolong jawab. Taklah. Faham. Okay, so okay guys, so itu saja pada hari ini. Thanks. Okay, kita akan jumpa lagi pada hari Ahad nanti. Okay, bye. Okay, Assalamualaikum. Alright. Bye Daniel. Bye.
Ada je lah kau ni. Aduh.